Adakah sekadar orang tadi membesarkan diri, terus kita anggap bahawa dia itu takabur? Sekadar dia membesarkan diri, adakah dia dianggap sebagai takabur? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau orang itu membesarkan diri, dalam masa yang sama dia membesarkan orang lain, maka itu tak dinamakan takabur. Maksudnya dia memuliakan diri dia, tetapi dalam masa sama dia menganggap orang lain lebih mulia daripada dia. Adalah yang disebut mutakabbiran. Itu tak dinamakan mutakabbiran. Ada orang yang dia memandang, adakah dengan memandang hina kepada orang lain, maka itu juga dinamakan takabur. Sebab takabur ada dua. Di sini memandang tinggi pada diri dan menganggap rendah kepada orang lain. Ya, maksudnya dia menganggap bahawa dia lebih mulia daripada orang lain. Dan kemudian yang kedua, dia memandang hina kepada orang lain. Memandang hina. Baik, memandang hina dengan makna dia menganggap bahawa dia itu mulia. Baik, kalau dia memandang hina kepada orang lain, dalam masa yang sama dia menganggap dia lebih hina daripada yang dipandang tersebut, maka itu juga tak dinamakan takabur. Dia memandang hina kepada orang lain, tetapi dalam masa yang sama dia menganggap dia lebih hina daripada orang lain, maka pada waktu tersebut tidak dinamakan takabur. Baik, itu takabur ni benda yang sangat daqiq yang ada di dalam hati kita. Takabur ni penyakit hati. Dia bukan penyakit pakaian, bukan penyakit kenderaan, bukan penyakit luaran zahir. Kalau zahir orang kadang-kadang nampak dia begitu, tapi sebenarnya hatinya rendah dan tunduk kepada Allah, rendah dan tunduk dengan manusia. Jadi bukan dengan pangkat itu menunjukkan bahawa dia akan mesti takabur. Tidak lazim. Kadang-kadang dengan pakaian yang biasa tapi tak campur dengan orang. Dia pakai dia biasa, pakaian sufi, pakaian para ulama, tapi dalam hati penuh dengan takabur, karena menganggap orang lain lebih hina dan juga dia lebih tinggi daripada orang lain. Ini yang bahaya. Karena itu takabur itu penyakit yang paling berat dan yang cukup susah untuk dibuang, hatta kepada ulama, lebih-lebih lagi ulama, orang yang diberikan ilmu, maka itu yang akan lebih lagi datang takabur dalam hati. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati. Setengah daripada itu maksudnya banyak dah sebelum ini disebutkan sifat-sifat kecelaan dalam hati. Jadi hati di sini maksudnya pada qalbun latifatul rabbaniyah. Nah, dimaksudkan dengan qalb di sini adalah latifah rabbaniyah, iaitu satu tempat yang mana Allah Ta'ala menjadikan di situlah tempat berkumpulnya ilmu dan juga ma'rifah, yang mana dia seumpama al-'araq fil jism. Maksudnya dia seumpama sesuatu yang menumpang kepada yang zahir, iaitu apa dia? Kepada jantung hati kita yang zahir, yang kita nampak. Bukan dimaksudkan dengan penampakan di hati di sini adalah hati kita yang bila kita belah dada, keluar jantung tu. Yang dimaksudkan hati ini jantung. Jantung yang qalb itu bukan itu dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah latifah rabbaniyah yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati tersebut. Yang juga dipanggil sebagai ar-ruh, dikata yang disebut oleh para ulama mutakallimin, ahli kalam, dipanggil ruh. Yani tempat yang mana untuk mendapatkan ilmu, al-idrak di situ. Jadi kata para ulama kalam, ketangan kita, mahsusat ataupun panca indera kita bukan tempat mengambil ilmu. Jadi kita pegang, kita rasa sejuk. Kita pegang, kita rasa panas. Kita pegang, kita makan, kita rasa sedap. Itu cuma mahsus. Itu semua panca indera kita. Macam mana boleh tahu Allah tersebut? Bil-ruh atau bil-qalb, dengan hati, iaitu latifah rabbaniyah. So perkara yang sangat mendalam dan perkara yang sehingga kan berlakunya khilaf di kalangan ulama. Dan seperti mana kita tidak mengetahui tentang zat Allah Ta'ala, begitu juga lah susah kita nak kenal tentang ruh itu. Ghairu mutrikah, kata ulama, tidak dikenali, tidak diketahui bagaimana rupa bentuk dan parasnya. Tak pasti. Allah Ta'ala letakkan satu daripada makhluknya tadi dalam keadaan yang ghairu mutrikah, seperti zat Allah. Dengar.
dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Sebesar-besar maksiat yang ada dalam hati yang tersembunyi. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, Fabi'sa maswal mutakabbirin. Fabi'sa maswal mutakabbirin, artinya maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, yaitu api neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Jannatul Khuld, bila dijadikan oleh Allah, Allah Taala sebut kepada Jannatul Khuld, aku akan tempatkan kamu orang yang beriman kepada Allah, melainkan mutakabbir. Maka orang yang takabur tidak akan masuk dalam takabur iman. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan ia akan dia daripada Tuhannya yang maha mulia. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Wala ubali. Boleh baca jahannam, jahannam. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Al-kibriya, ketinggian itu selendangku, kata Allah, dan kebesaran itu keinginan kain. Izar kain di bawah, rida kain bahagian atas. Kain yang menutup bahagian atas, macam kita pergi umrah tu, yang dipakai di atas, itu dipanggil rida. Izar yang di bahagian bawah, yang macam keplekat kita pakai. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia akan daku akan satu daripada keduanya, nescaya aku campakkan dia ke dalam api neraka Jahannam, dan tiada aku peduli, kata Allah. Baik, hadis ini musyair dengan tajsim, tashbih. Seolah-olah mengatakan bahawa Allah memerlukan kepada pakaian. Jadi sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi bagaimana kita memahami hadis ini? Para ulama membahaskan hadis ini dengan berbagai turuk. Al-Imam Ibn Munayyir Al-Maliki rahimahullah ada tulis kitab berkenaan dengan menjawab kepada tashbih ataupun kata yang yang menjadi kekeliruan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu juga menulis kitab berkenaan dengan perkara tersebut. Jawapan yang diberikan oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah antara yang ringkas dan mudah. Kata beliau, kedua-dua sifat ini, al-kibriya dengan al-'azamah, itu adalah sifatan min sifatillah. Dua sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Allah Ta'ala yang tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Bila mana Allah Ta'ala sebut al-kibriya ridai wal 'azamatu izari, kenapa disamakan dengan pakaian tersebut? Yang pertama, kerana ini adalah perhiasan. Jadi ini perhiasan kepada Tuhan, al-wajibul wujud, malikil ma'bud. Dia sahaja yang berhak untuk mendapatkan sifat tersebut. Satu. Yang kedua, kalau kata seorang tadi memakai pakaian tersebut hanya milik dia, tak boleh seorang lagi ambil pakaian tersebut. Mengambil pakaian tersebut daripada orang ketika dia sedang memakai pakaian tersebut, itu kehinaan. Kita akan mencabut pakaian itu daripada dia. Jadi bermakna seolah-olah di sini bahawa ini sifat Allah. Kamu cabut daripada Allah Ta'ala perkara tersebut, kamu letak pada diri kamu, kamu tidak layak. Maka kerana itu Allah Ta'ala maaf dan meletakkan kamu dalam maka Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kata para ulama, hadis ini tashbih dengan makna Allah Sayyidina Muhammad dengan makna perhiasan. Juga kata Al-Imam Ibn Munayyir radhiyallahu anhu, bila disebut ar-rida juga dengan makna ad-dain. Rida dengan makna hutang, kata Imam Ibn Munayyir. Jadi bila dia kata, kalau dalam lughah bahasa kita biasa pun, rida itu tidak digambarkan dengan bentuk rida seperti yang kita faham, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibnu Munayyir dia membahaskan berdasarkan kepada majas. Dia kata ni hanya majas saja. Ya. Jadi kata kalau dalam bahasa kita yang penggunaan biasa, Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ada perkataan rida disebut dalam Al-Quran ini. Rida mungkin saya lupa. Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu menyebut doa tadi, iaitu dengan makna ar-rida bermakna dain. Jadi hutang itu menyempitkan, hutang itu menyusahkan. Jadi akan menyebabkan ham wal hazan. Kita akan jadi selalu berfikir tentang hutang. Jadi sebab tu kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kurangkan hutang, jangan banyakkan hutang. Sayyidina Ali. Jadi digunakan perkataan ar-rida. Jadi kata Imam Ibnu Munayyir, kalaulah rida yang disebutkan oleh Sayyidina Ali dengan makna yang lain daripada rida yang difahami, kenapa kamu faham kepada Allah dengan makna yang tak sepatutnya diminta kepada Allah? Cantik Imam Ibnu Munayyir punya kitab syarahan. Cuma aku kena tengok sikit syarahan Imam Ibnu Munayyir ni sebab dia masuk dengan balaghah sebab. Ada kitab tersebut dicetak di Darul apa saya tak ingat. Saya beli baru ni 5 tahun. Bukan baru ni 2 tahun 3 tahun lepas. Jadi kitab-kitab macam tu perlu untuk ada dalam maktabah kita. Karena sekarang ni orang suka bermain dengan sifat-sifat mutasyabih. Keluar balik kelompok ni. Dia suka balik bahas tentang sifat-sifat mutasyabih. Menyebabkan orang awam jadi penipu, orang awam jadi keliru. Ini contoh macam hadis ni. Jadi Allah Ta'ala pakai rida juga. Allah Ta'ala pun pakai kain juga macam kita pakai. Macam mana boleh kata macam tu kepada Allah Ta'ala? Itu dengan maksud apa? Majas. Dengan maksud majas kan? Allah Ta'ala ingin meletakkan bahawa ini perhiasan daripada Allah yang tidak boleh untuk kita mengambil perhiasan tersebut. Seorang hamba, kalaupun dia ambil tengkolok ataupun mahkota raja, dia duduk di atas tempat raja, dia pakai baju raja, kadang-kadang dia hamba kepada raja tersebut, itu menghina raja tu. Raja besar, dia pergi ambil tengkolok raja, dia pergi ambil mahkota raja, dia pakai, lepas tu duduk atas tempat raja. Adakah dia akan tukar jadi raja pada waktu tu? Dia akan jadi raja. Dia bukan jadi raja, dia akan ditarik turun daripada tahta tersebut, dan kemudian dia akan diiqam. Dia akan dijatuhkan hukuman kerana menghina raja pada waktu tersebut. Kalau di dunia macam tu sudah, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh ambil sifat kebesaran tadi daripada Allah. Bermula kata Sayyidina Al-Imam Syekh Abdul Qadir Mandiri rahimahullah, bermula kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain. Ini bermula kibriya, bermula mubtada dalam bahasa Nabi kita. Maksudnya kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain. Dia meninggi di atas orang lain, maksud meninggi ini meninggi hatinya daripada orang lain. Faham? Sebab kalau takabur ini akan menyebabkan banyak perkara yang tidak selesai. Daripada takabur akan keluar wujud, akan keluar hasad, akan keluar hiqid. Daripada takabur juga boleh menyebabkan orang itu menjadi kufur kepada Allah. Takabur mula-mula dengan makhluk, tapi akhirnya rupa-rupa dia tak sedar dia telah melanggar perintah Allah. Maksudnya dia telah melawan dengan Allah pada waktu itu. Seperti Iblis pada permulaan dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam AS itu kerana takabur. Aku daripada api, dia daripada tanah, kerana tu. Tapi dia terlupa. Disebabkan takabur dia tadi, dalam sama dia telah melanggar perintah Allah untuk sujud. Kerana Allah suruh sujud. Tapi kamu tak mau sujud tu bukan kerana tak mau ikut perintah Allah, tapi kerana kamu menganggap dia lebih rendah daripada kamu. Jadi bila mana kamu menganggap dia rendah, rupa-rupanya kamu melanggar satu lagi perkara, iaitu azab Allah. Tengok dua benda tu dia nampak. Satu takabur ni berat. Satu takabur ni adalah sifat pertama Iblis yang menyebabkan dia dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada zumratus salihin, keluar daripada orang-orang saleh, turun daripada syurga masuk ke dalam
turun ke bawah dan kemudian masuk dalam neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Sebab itu bila Nabi sebut tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya misqal zarrah minal kibri, walaupun sebesar sawi, sebesar biji sawi, sebesar zarrah adanya takabur, tak akan masuk syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kamu sahabat Iblis, kamu kawan dengan Iblis, kamu ambil sifatnya. Berat ni sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita pun main perangai tu, dia akan main perangai tu, dia tak kena lawan. Tak kena lawan sungguh. Baik. Dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia lagi, sempurna lagi, terkaya. Azamah ni sesuatu pada dirinya tu mulia lagi, sempurna lagi, terkaya. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, karena dia berkait dengan orang lain. Karena dia kesudahan bagi yang kedua. Mula-mula dia mari ketinggian dulu. Sebab tu ketinggian ni boleh jadi sorang-sorang. Azamah ni dia boleh main, dia sorang-sorang saja dia boleh rasa azamah. Itu daripada perkataan wujud. Dia duduk depan cermin tengok, kemah. Lepas tu dia baca kitab, tak ada orang faham macam tu. Lepas tu kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang dapat ilmu ni, ini lebih berat, dia punya ta'ajub dan juga dia punya takabur dengan diri. Khususnya kalau kata dia mengetahui ilmu-ilmu yang orang lain tidak tahu. Dia baca-baca dia faham. Ni rasa kalau orang lain insya-Allah tak macam ni. Dia duduk sorang-sorang dia duduk main sorang-sorang, perasaan macam tu. Iblis orang tak? Iblis dia pandai. Dia bukan main sama semua orang. Dekat tok guru dia main cara tok guru. Dekat anak murid dia main cara anak murid. Anak murid pula bila dah mengaji dengan tok guru, dia tengok orang lain tak mengaji dengan tok guru tu, dia kipah pula. Hang seorang kan? Orang lain tak mengaji macam tu, hang seorang. Nanti sanad dia, dia pun sanad. Iblis dia main sanad dia. Kita sanad nanti dalam dunia di Malaysia ni, hang seorang dia siapa? Orang lain tak ada. Sanad Ali. Kita perlu kembang. Pernah berlaku itu? Pernah ada rasa masuk duduk dalam majlis kita tengok tak ada orang. Wah, saya seorang. InsyaAllah. Maka saya lah yang akan mewarisi ilmu syekh ini. Sebab tu guru kita selalu sebut tentang perkara ini. Suruh jaga sungguh-sungguh dengan kita ketika belajar. Paling kurang pun datangkan ikhlas dalam hati kita ni kerana Allah Ta'ala kita belajar. Sebab keduniaan yang datang selepas itu disebabkan aku belajar ilmu ni, aku belajar kerana Allah Ta'ala. So bukan kerana lain. Tapi ada tapi juga sikit. Tapi ilmu dah janji dah, kalau kita berkhidmat dengan dia, orang akan khidmat dengan kita ni. Ada juga sikit. Ikhlas tak tahu? Ya ikhlas, tapi ikhlas peringkat yang bawah sekali. Ikhlas ada 3 peringkat. Peringkat pertama tu ikhlas orang yang ahram, orang yang hur, orang yang merdeka. Ini orang yang ikhlas hanya kerana Allah, tidak ada benda lain. Ikhlas yang kedua kerana untuk nakkan sawab pahala dan nak jauhkan daripada dosa. Jadi saya pergi mengaji ni kerana apa? Setiap khutuah yang saya langkah ni, kullu khutwatin yang saya berjalan ini akan digugurkan dosa saya dan diangkatkan darjat saya di sisi Allah Ta'ala. Kerana tu niat dia datang belajar, dia datang jauh-jauh. Al-barakah fil harakah. Jadi berkat tu dengan perjalanan, pergerakan dia jalan. Jadi niat benar-benar macam tu. Dapat yang tu. Tu ikhlas peringkat kedua. Peringkat ketiga, dia ada sikit ada gharat duniawi. Tapi kerana Allah juga. Saya buat ni kerana Allah Ta'ala. Tapi ilmu dah jadi. Dia akan memberikan kemuliaan kepada kita. Dan dia janji dah kalau kita ni berpagi-pagi dengan ilmu, Allah Ta'ala akan menjamin rezeki kita. Orang nampak dia tengok dengan dunia. Maka benda tersebut dia ingat ikhlas. Yang penting tidak ada dalam hati dia menganggap orang lain lebih bawah daripada dia. Kita pergi mengaji dengan masyayikh, jangan menganggap bahawa akulah orang yang paling mengaji sekali, paling tak mengaji. Tak anggap macam tu. Pada diri kita yang tak mengaji pula, jangan duk rasa kita jangan duk kata kami tak mengaji, kan?
Kita memang tak ngaji pun. Macam mana kami tak kata? Nah, enta pergi ngaji syekh yang enta pergi, kami enta tak pergi syekh yang kami pergi. Tak apa. Nah, kalau macam tu, apa? Win-win. Nah, masalahnya sampai dia sudah tak pergi ngaji, lepas tu duduk seronok nak orang pertahan dia. Tak apa, tapi ngaji pun tak apa. Yang penting husnuzan. Nah, kerana ilmu tu milik Allah, kata. Ilmu milik Allah Ta'ala. Habis tu, anak bernama di rumah. Nama mulut masuk ilmu. Ya Allah. Dan kata dia, maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, iaitu takabur. Kibriya itu lebih tinggi daripada azamah, kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang, dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Di pinggang lah, di pinggang. Baik. Sebab tu diletakkan kibriya, rida di bahagian atas, kerana dia lebih atas, tinggi daripada al-izar, kain di bahagian bawah. Adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala, tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Maksudnya orang lain tak boleh ambil sifat. Jaga-jaga dengan takabur, dengan azamah, pasal diri tinggi daripada orang lain, kerana sifat Allah Ta'ala. Dan kita tak boleh ambil sifat. Allah Ta'ala berhak untuk ada sifat tersebut, kerana dia Allah, kerana dia Tuhan. Maksudnya kalau kita mengambil sifat tersebut, bermakna kita telah mengambil satu sifat ketuhanan yang dilarang oleh Allah. Ada sifat yang Allah Ta'ala suruh kita berakhlak dengan sifat Allah, Rauf, Rahim. Allah Ta'ala suruh kita berakhlak dengan sifat tersebut. Tapi ada sifat yang Allah Ta'ala kata jangan ambil sifat tersebut. Sifat ni kalau ambil, kamu tidak akan menjadi hamba pada orang tersebut. Kamu akan mengambil sifat ketuhanan pada orang tersebut. Sebab tu dia akan rasa tinggi daripada orang lain. Namrus, Fir'aun, kerana ada sifat ni lah, dia rasa dia Tuhan, sampai dia mengaku Tuhan tu. Ana rabbukumul a'la, Fir'aun. Hasil daripada mana ni? Daripada kibriya, takabur. Sebab tu kalau tengok balik semua faham yang pelik-pelik dalam muka bumi Allah Ta'ala sekarang yang ada ni, semua dia daripada takabur. Takabur tidak mau terima pandangan ulama, jadi pokok yang pelik-pelik. Takabur tidak mau langsung melihat kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Hadis, dan juga yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi liberal, jadi plural, jadi sekular, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Wahabi. Itu kan Syiah. Semua tu kerana takabur. Syiah takabur dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebab tu mereka menghina sahabat Nabi, menganggap hina sahabat Nabi, mengatakan kufur terus pada sahabat Nabi. Jadi bila kamu kata kufur, maksudnya iman tu kamu lah. Oh, maksud kamu lebih tinggi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi ajma'in. Hebat. Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu waktu menjadi imam. Ketika dia jadi imam, habis jadi imam, dia kata selepas ni kalau boleh cari orang. Kalau tak ada orang selain daripada aku, sembahyang seorang-seorang. Tak payah lagi jadikan aku sebagai imam. Kenapa? Orang tanya kenapa wahai Sayyidina Huzaifah, sahabat Nabi. Dia kata kerana tadi aku telah ketika dalam solat, waktu menjadi imam kepada kamu semua, aku menganggap akulah yang paling afdal di kalangan kamu semua. Maka selepas ini jangan ambil aku lagi ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kalaulah Sayyidina Huzaifah sendiri tidak selamat daripada sifat tersebut, daripada perasaan tadi, bagaimana dengan kita? Sayyidina Huzaifah pun tak selamat daripada sifat, daripada perasaan tersebut. Sayyidina Huzaifah sebut tadi dengan makna untuk nak menjaga diri dia. Dia jauh daripada sifat tersebut. Dia rasa dalam hati dia ada rasa lain sikit daripada orang lain. Oh, katakan boleh. Kita nak kena buat, nak kena beramal dengan nak jauh daripada takabur ni susah. Baca senang lah, syarah senang, cerita orang ni jangan takabur ni. Mai ke kita nak beramai ni. Mai ke kita kalau orang tak muliakan kita seperti yang sepatutnya, adakah waktu tu kita akan datang perasaan dalam hati kita?
dengan zat kita, bukan dengan sebabnya. Orang ulama kita ada di kalangan mereka yang marah bila mana tidak dimuliakan bukan kerana diri dia, tetapi kerana sesuatu yang menumpang pada diri. Al-Imam Abdul Halim Mahmud radhiyallahu anhu rahmatullah alaih pernah sekali waktu ketika dijemput ke Perancis, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, Imam Al-Akbar, ketika dijemput ke Perancis naik kapal terbang. Dalam kapal terbang tadi tempat duduk dia ekonomi, duduk tempat ekonomi. Menteri-menteri lain semua duduk di business, yang business class dengan atas dari business class dia first class. Nah, ada lagi. Ada orang ada seorang ada duduk business class, dia kata, "Oh, asal syok duduk first class." First class, apa tu business class? First class sakit lagi. Duduk dekat dengan pilot. Dia hebat lagi duduk depan, duduk dekat belakang. Ikat kat depan sampai dulu. Nah. Jadi apa ni Allah SWT Muhammad? Dia kata, saya baru ni balik ke Malaysia baru ni dengan Ustaz Harun. Ketika di airport nak datang tu, rupanya saya diingatkan boleh 60 kilo. Bapak 60 kilo boleh. Pergi tengok, dia kata 30 kilo. Kami dah bawa seorang 60 lah. Dia 30 kilo nak kena apa? Oh mana dia kata. Bincang-bincang lama dah sampai lewat. Dan kami tinggal doa je lah lagi. Lepas tu saya nak risau, saya takut nama kami dah masuk dalam waiting list kan. Saya nak nama tetap lah. Misalnya betul ada tempat kan? Kita ada tempat, Habib Mak ada tempat. Mau kita nak ijaz balik. Rupanya boleh masuk 60 kilo sebab pelajar. Dia yang tak tahu masa tu. Dia kata, oh ni pelajar, boleh masuk 60 kilo, tak masalah. Duduk kat pelajar. Okay. Lepas tu, saya ada urusan sikit nak kena pergi tukar duit apa semua saya. Dan orang main ke sini, tukar dolar. Dia pun bilang tukar. Masa duduk bahagi-bahagi tu. Lepas tu dia tahu ni ada dua tempat, tapi tak duduk sekali kan. Tak apa, tak masalah, duduk sekali. Bukan tujuan saya. Dia bagi-bagi. Dia kata, okay, apa ni, cik duduk di bahagian ekonomi kelas. Lepas tu ni seorang lagi akan duduk di business kelas. Saya tengok, awak nama dia. Awak tak saya. Kalau main perasaan kita waktu tu, kalau lah saya waktu tu, boleh tak tukar? Ini rezeki masing-masing. Kalau di dunia pun Allah Ta'ala dah tempatkan macam tu, ini kan di akhirat nanti macam tu. Maksudnya kalau di dunia ni Allah Ta'ala telah, kalau di dunia ni orang boleh dah bahagikan tempat masing-masing. Akhirat nanti macam tu, tak pasti. Waktu tu tak boleh kan kita nak bincang-bincang, tak boleh. Saya duduk nak kena masuk ke tempat yang tak sepatutnya. Buat malaikat boleh tak? Tukar dengan kawan. Dia saya yang berurus dia dulu. Yang dia boleh naik dulu pada saya orang boleh ni. Tak ada Islam. Baik. Saya kenapa cerita bisnes kelas ni? Syekh Mahmud. Kita tak ada. Syekh Halim Mahmud waktu ketika mana dah duduk naik-naik kapal terbang, dia tengok dia duduk di ekonomi. Sedangkan para menteri yang lain semua dia duduk di bisnes dan dia first class. Turun dia daripada kapal terbang. Turun daripada kapal terbang. Dia kata saya tidak tahu. Dia kata kenapa? Dia kata kamu letakkan aku di business class. Kamu letakkan mereka di tempat kamu letakkan aku di ekonomi, tempat biasa. Dan kamu letakkan mereka di tempat yang di depan, iaitu di bahagian business dan juga bahagian first class. Kamu letak dia sana. Kalau jemputan ini dijemput Syekhul Azhar, dia kata, dalam jemputan ini aku dijemput sekali dengan mereka. Maksudnya dilayan sama sepatutnya. Dan aku ni dijemput atas nama Syekhul Azhar. Kalau mereka menjemput aku, dia kata dengan nama aku Abdul Halim Mahmud, duduklah kat mana pun aku boleh duduk. Hatta tak ada kursi pun aku. Tapi masalah sekarang mereka menjemput aku atas nama Syekhul Azhar, bukan di atas nama Abdul Halim Mahmud. Nampak? Karena kemuliaan tempat yang dia pegang. Dia ingin memuliakan kedudukan dia pada waktu tersebut. Kedudukan dia sebagai Syekhul Azhar karena menjaga nama Azhar pada waktu itu. Maka akhirnya berlaku lah bincang balik baru barulah diletakkan Syekhul Azhar balik. Ini kemuliaan ulama. Dia bukan takabur pada waktu tersebut, sebab bukan pada diri dia.
Saya muliakan ni pada institusi yang saya pegang, bukan kepada kedudukan. Macam Datuk Duta, kalau tetapi tak dimuliakan, ya? Bukan atas nama Datuk Duta sebagai Datuk U Jaafar, tapi atas nama TYT Datuk Duta tu, Ustaz Zakuan. Kalau di tempat apa ni yang sepatutnya dia dimuliakan kerana dia pegawai belajar, kan? Tak dimuliakan sepatutnya, maka tak kena atas nama sebagai orang yang menjadi ketua ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyid kepada tempat tersebut. Sebab tu Nabi sebut qumuli sayyidikum, bangun kepada ketua. Nabi suruh muliakan orang yang sepatutnya dimuliakan. Walaupun orang yang dimuliakan tadi dia kena jaga diri, yang dimuliakan tu pula kena jaga. Macam kita, bila balik orang muliakan kita, maka kita nak kena jaga hati kita. Bila dah dimuliakan banyak sangat ni pun memang tu orang layan, orang ni. Sebab kita pergi tu tempat tu orang tak layan, kita jadi nak marah. Waktu tu main dia iblis pada waktu tu. Dia jadi iblis pada waktu tu. Patutnya pergi ke mana pun sama. InsyaAllah. Tak layan. Okey, baik. Untuk guru kita tengok daripada beramal dengan Tuhan. Untuk guru tua-tua. Dia orang tak layan. Kita tak tahu. Makan dengan orang lain. Dibubuh pula hidangan. Kalau nasi di kenduri tu, dia pula lebih beratok kali dengan orang ramai, bakal lebih bubuh nasi. Kalau tak mau lah layanan ni pelik-pelik ni tak mau. Tapi kita lah tuan rumah, kena tahu lah kedudukan dia macam. Bukan dia bila layan sama orang. Saya tengok dia, tu guru lah, takkan tahu lagi tu guru lah, batok orang ni. Macam tu bagi korang tak erti tahu, tak erti nak letak kedudukan orang. Anzilin nas manazilahu. Jangan lupa hadis tu ada juga. Yang takabur ini dilarang pada orang tersebut. Jangan takabur. Kita bukan boleh nilai orang tu takabur ke tidak. Kita kena layan orang tadi dengan kedudukan dia. Faham? Itu maksudnya. Ni duk nilai orang dengan tadi, suruh orang jangan takabur. Jangan takabur kan? Itu lah dulu yang orang takabur tu aku. Ikut suka aku lah. Hang kan tahu aku takabur ke tak takabur. Yang penting kita melayan dia dengan kedudukan dia. Ulama dengan kedudukan yang ulama. Pemimpin dengan kedudukan yang pemimpin. Itu maksudnya. Bila ulama memuliakan pemimpin, dianggap ulama ni sebagai orang yang sudah wala tarkanu ila alladzina zalamu. Dia sudah dekat dengan pemimpin yang zalim. Itu tak. Dia tak tahu pada waktu itu ulama tadi beramal dengan nas manazilahu. Walaupun macam mana keadaan dia, tapi dia telah dilantik untuk menjadi pemimpin. Maka pada waktu itu dia dilayak untuk dihormati sebagai dia pemimpin. Tapi bukan kita menyokong dengan kezaliman yang dia buat, tapi menghormati dia sebagai pemimpin itu penting. Lepas tu keluar kelompok Khawarij ni, kerana dia hilang dalam otak dia miqyar tersebut. Dia tak ada penghormatan. Maksudnya sebab itu sampai bunuh para sahabat Nabi, bunuh Sayyidina Uthman, bunuh Sayyidina Ali. Ini kerana ni, kerana rasa diri itu betul dan kemudian menganggap orang lain salah. Dan menganggap orang lain salah tu pula menganggap dia lebih tinggi daripada orang. Ini yang bila nama apa yang bunuh Ibni Muljam, Muljam kan Muljim, yang bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia boleh sebut pula hari ini pedang ini telah digunakan untuk membunuh orang yang paling hina. Dia pedang tu dia guna tetap kepada Sayyidina Ali. Waktu Sayyidina Ali datang solat subuh di masjid, buka pintu masjid, dia tetap pada Sayyidina Ali selepas Sayyidina Ali buka pintu masjid. Dan pedang itu telah dilomot dengan apa ni, dengan racun selama 40 hari 40 malam. Ya. Maksudnya kalau kena tu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali kata kita akan tengok siapa yang hina, siapa yang bunuh. Pokoknya pedang tu juga guna untuk bunuh dia. Faham? Pedang tu guna balik untuk nak qisas. Jadi pedang tu balas balik ke tuan dia yang hina. Siapa yang hina tadi? Kamu bunuh sahabat Nabi. Cuba tengok pahaman Khawarij yang pelik. Bukan setakat orang biasa yang dianggap yang buruk. Kalau orang biasa ni biasa lah. Masalah ni para sahabat Nabi pun dianggap sebagai yang tidak elok waktu itu. Bayang nampak pahaman. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Orang-orang yang mana mereka ini membaca Al-Quran, la yatajawaz hanajirahum. Sebablah Quran tadi tidak melangkaui kerongkongan mereka, maksudnya tidak masuk ke hati, hanya sampai di sini. Maksudnya mereka ni ahli zahir.
Dan kemudian dia akan sebut, man aqra' minni. Aqra' bermakna a'lam. Siapa yang lebih alim daripada saya tentang ayat Quran? Saya lebih memahami tentang Quran. Maka orang yang semua tidak tahu. Maka dia telah keluar daripada apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Maka boleh dibunuh. Ini yang angkat pedang depan. Disebut oleh Syekh Usamah dalam kitab Hakul Mubin. Syarahan hadis disebut oleh para ulama. Nabi dia sebutlah orang sebelum daripada berlaku peristiwa pembunuhan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi wasallam. Dan kelompok itu akan berterusan. Baik. Adalah makna hadis ini bahawasanya kedua sifat bacaran. Dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Maka barang siapa membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Ada sikit pun tidak. Macam mana nak buang? Kita jumpa dengan tabib al-qalb. Tabibul qalb sebenarnya ulama sufi. Kena ada guru murabbi yang akan membimbing kita untuk nak mengelakkan kita daripada takabur. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela. Demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Jadi bila takabur itu dicela, maka at-tawadhu itu dituntut. Dia ada satu istilah. Jadi takabur, tawadhu ini di antara at-takabbur dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-mazillah atau muzillah. Di antara dua takabur ni, tawadhu ni di antara dua. Maksudnya meninggi diri dan menghina diri di tengah-tengahnya tawadhu. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik perkara yang pertengahan. Yang tengah itu yang terbaik, iaitu tawadhu. Sebab jangan terlalu menghina diri itu dicela. Takabur dicela. Kedua-dua dicela. Yang mulia di tengah-tengah. Tawadhu. Nampak kan? Jadi kalau tawadhu itu dan takabur itu menganggap diri itu lebih tinggi daripada orang lain, tawadhu menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain. Itu masalah. Walau tinggi macam mana pun kedudukan kita, walau hebat macam mana pun kehebatan kita, kedudukan kita, keilmuan kita, kita menganggap orang lain lebih daripada kita. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah mengajar kepada kita dalam Bidayatul Hidayah, dalam Ihya pun ada disebut. Itu hidayah disebutkan dengan ringkas. Kalau kita nak elakkan daripada kita ni ada ujub, kita ni ada takabur dalam hati kita, bila tengok orang, menganggap orang tu lebih baik daripada kita. Tengok budak-budak kecil, dia kata hebat, baguslah budak ni, seronok kan. Padahal tidak ada dosa. Banding dengan aku ni dah melakukan dosa pada waktu tersebut. Dan kalau aku mati, tidak selamat, aku tak tentu sama ada di syurga ataupun di neraka Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala memberikan dengan kemuliaan, masuk syurga. Kalau Allah Ta'ala ingin meletakkan keadilan kepada neraka. Tapi budak ini syurga ni. Kalau tengok orang tua pula, Masya Allah, seronoklah dia. Dia lebih dahulu banyak melakukan ibadah daripada dia tak macam tu. Tengok orang yang buat maksiat, kemungkinan dia buat maksiat ni dengan jahil. Tapi aku melakukan maksiat dengan aku tahu itu maksiat, dan ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan orang jahil ini, kalau kata contohnya nanti Allah Ta'ala ampunkan dia, akhirnya nanti dia akan bertaubat, masuk syurga, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau aku dalam keadaan aku macam ni, tiba-tiba aku buat maksiat dan kemudian matilah keadaan tersebut, tengok orang yang bukan Islam, ya mungkin dia akan masuk Islam nanti, dan dia akan mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Dan aku tak pasti pula, adakah aku akan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Semua anggap orang lebih baik daripada dia. Hatta tengok babi pun dia anggap babi lebih baik daripada dia. Tengok anjing lebih baik daripada dia. Macam tu. Nampak kan? Jadi adakah bila kita takabur dengan kita menganggap
Maksudnya kalau di sini disebut dengan seseorang, mereka mesti dengan orang saja kita takabur. Kalau dengan makhluk lain, dengan babi ke, dengan anjing ke, kita lebih muda daripada dia, dan kita masuk takabur, dia takabur juga. Takabur dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain, bukan hanya tertumpu kepada manusia saja, dengan makhluk Allah Ta'ala. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Ini disebut dalam hadis, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Artinya tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Kita memaafkan orang, Allah memuliakan kita. Dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah, bukan merendah diri kerana sesuatu yang lain pula. Kita merendah diri dengan orang lain untuk orang tinggikan kita. Dia buat rendah diri. Saya lekeh rupanya dengan perkataan lekeh dia tadi ada makna di sebalik lekeh. Saya ni tak tiba pun, boleh dah baca kita tak banyak mana dekat orang je kita. Maksudnya mula tu ada jenis tu. Jangan terbohong lah. Kita pun kadang-kadang ada jenis tu kan. Dia main juga sebab tu. Saya tak tiba. Oh dia syarah pula lebih pada tu. Oh rupanya roti. Masa tu main lah. Masa syurah, masa apa. Lepas tu buat Facebook fake kan. Lepas tu puji diri. Puji diri. Tanya orang, apa pandangan kita tentang ustaz ni? Dia mengajak apa? Lepas tu orang puji, oh dia yang tanya. Pernah buat kau tak? Dulu. Kalau mengang ni. Allah. Kenapa? Kamu semua selamat daripada sifat-sifat. Ya Allah. Dia jaga sifat ni bahaya semua. Memaafkan kesalahan orang, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah. Jadi tawaduk ni kerana Allah, kerana Allah Ta'ala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka al-libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi." Ingat libasa. Man taraka al-libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi, ja'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil qalaiqi hatta yuqayyirahu min ayyi hulal iman sya'a yalbasuha. Artinya, barang siapa meninggalkan, ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri. Memakai pakaian yang elok di sini bermakna dengan pakaian tersebut menyebabkan dia takabur dengan orang lain. Bukan dalam hadis ini nak suruh kita mesti pakai pakaian yang compang-camping. Tak, bukan makna. Hatta kalau pakai pakaian compang-camping, tapi dengan makna untuk meninggikan kita di sisi makhluk yang lain. Kita pakai pakaian suf, nama baju buni, dengan tujuan untuk menganggap kita di sufi. Mampu kita. Para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, kata Al-Imam Abdul Rahman bin Abi Layla. Al-Imam Abdul Rahman bin Abi Layla ni tabi'in kabir, hadis, hafiz. Beliau menyebut, mengatakan bahawa aku telah bertemu dengan 70 orang sahabat Nabi ahli Badar. 70 orang ahli Badar aku pernah bertemu. Dan kesemua mereka memakai pakaian suf. Kain suf ni baju buni yang kalau kena hujan akan berat baju busuk dan baunya busuk. Kalau terkena air, kain tu akan jadi berbau. Kain tu berbulu. Kalau pakai di baju biasa kita ni akan jadi gatal. Tak payahlah pakai suf, cuba pakai baju askar. Yang askar pakai bahagian luar baju. Yang baju fit dia tu,
hak yang buat daripada ada hak gaya gerak macam guni. Cuba pakai tengok. Tak payah pakai baju dalam. Tak payah pakai baju panas ni, cuba pakai tengok. Geli badan. Kalau kena hujan lagi tak tahu. Nah. Disuruh macam mana? Suruh pakaiannya macam tu, tapi dia besar. Buat cuba. Cuba ambil guni berah dulu ni, guni berah dulu. Dan guni berah tu. Cuba ambil, cuba kat luar baju. Cuba. Berah, ha? Itulah pakaian ulama kita. Dan kesemua 70 orang ni, kata Imam Abdul Rahman bin Abi Layla, bila ditanya kepada mereka satu masalah, maka akan menyerahkan kepada sahabatnya yang seorang untuk menjawab. Karena apa? Karena Allah. Sehinggalah soalan tadi akan patah balik. Mai ke yang pertama dia. 70 orang ni bila ditanya soalan, tanya dia. Tanya Hazrat, tanya. Tanya hak hujung balik 70 tu. Yang paling alim yang mula-mula orang tanya tadi. Tanya ke dia. Patah balik bukan kerana tak mau jawab, bukan kerana nak kita manul ilmu, tapi kerana wara. Mereka takut nanti akan berlaku masalah. Takut mereka nanti akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Ha? Siapa yang takallama bi ghairi ilmi. Apa? Kita semua nak jawab. Ha? Abah masuk YouTube sikit. Dah ada pengikut sikit. Dah. Ceramah tak nak ceramah tak? Cuba balik tengok. Tu je ceramah 2 minggu ya ceramah. Ceramah berulang tu. Kalau orang lain ikut kita pergi ceramah tu masjid lain tu, mampu tu orang tu dah tadi. Hak semalam dia cakap sama, tak berubah. Itu dia sebut pula orang yang tawaduk, yang dia dengar benda yang sama 1000 kali pun dia anggap macam kali pertama. Dia akan sebut ayat tu. Sebab tak bagi orang tidak ulangi dia. Pas minggu tak boleh nak jawab dah, tak boleh nak ngajak dah. Tak boleh nak nak ceramah, tak tahu nak ceramah apa. Tak nak ceramah seminggu, 2 minggu. Kok kita lah. Ini yang berat. Dia 2 minggu tak nak ceramah. Orang tu panggil lagi. Betul orang panggil bulanan pula. Bulanan pula. Ada hak mingguan pula. Kok mana lah. Kok kita lah. Kita apa jadi mangsa? Nama bagi hati. Nama bagi hati, baru mazi, jadi masalah. Sebab dia tahu ni kita mudah. Dia tak buka berkurang. Tahu lah, buka berkurang lagi, cari mampu. Ingat? Allah. Nampak? Barang siapa meninggalkan, ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah. Pada ketika kuasa ia atasnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk. Maksudnya dia didahulukan di depan. Atas kepala itu maksudnya dia bukan berjalan tanpa lawak, tak. Bermakna al-ru'usil khalaiq tadi ini dipanggil di hadapan sekali, duduk di depan. Jadi dia menjadi seolah-olah dia ketua yang membawa orang kepada Allah. Pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk, hingga memberi pilih ia daripada barang mana segala ulah iman menghendaki ia memakai ia akan dia. Sayyidina Al-Imam Maulana Zakaria Ad-Dahlawi rahimahullah pernah menceritakan bahawa ayahnya Sayyidina Zakaria Ad-Dahlawi ini dia pakai pakaian yang cantik waktu dia pulang. Waktu dia pakai baju yang cantik tadi, jumpa dengan ayah dia. Dia jalan depan ayah dia panggil. Ayah dia ambil kasut, ayah dia pakai kasut, ayah dia pulang kasut. Dia pun pulang kasut. Ayah dia ambil kasut tadi, katuk kepala, pukul kepala dia kali-kali. Kamu ni lelaki ke perempuan? Ya. Lelaki ke perempuan? Baju apa macam ni? Maksudnya pakai cantik-cantik macam ni, kamu perempuan kan? Dan lepas tu kata Syekh Zakaria Ad-Dahlawi, aku membenci pakai yang cantik sepatutnya tu kan. Lepas tu kita suka pakai cantik-cantik, pakai biasa. Itu sih tarbiyah daripada ayah dengan anaknya. Jangan kalau kata ush, kata orang tua. Maksudnya tarbiyah solihin beza dengan kita. Kita memang anak-anak kita pakai yang cantik. Kita pun pakai yang elok. Marah nak pakai cantik, betul anak? Cik, dia pun pakai yang marah kita. Di para wali ini lain. Baik. Pandangan dia lain. Lepas tu Syekh Zakaria Ad-Dahlawi katanya waktu kecil, ayah dia nak ajak dia waktu umur 5 tahun. Ayah dia kata, Zakaria tolong pergi ambil bantai kamu punya. Bantai. Kamu tidak bantai musuh pun.
Kamu punya, dia pun ambil bantai, buat main balik. Ni kamu punya? Ini saya punya. Dia ambil bantai tu, pukul kepala. Slow lah, tak ada budak lagi. Dia kata Zakaria, adakah di dalam dunia ni kita punya? Mana ada dalam dunia ni kita punya? Ayah dia nak uji dia, tengok aja. Sepatutnya dia datang tak bawa. Sebab tu bukan kita punya. Sepatutnya ni Allah Ta'ala pun bukan kamu. Kata Syekh Zakaria Kandalawi, ketika umur 5 tahun lagi, aku menganggap bahawa tidak ada dalam dunia ni yang aku punya. Kata Allah Ta'ala. Hebat. Tu jadi Syekh Zakaria Kandalawi. Syekh Zakaria Kandalawi pernah sakit sekali. Kata sakit tu. Sampai doktor pun bimbang dengan kesakitan tersebut. Lepas tu di Mekah. Syekh Zakaria meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Yang khidmat dengan Syekh Zakaria, Syekh Abdul Hafiz, Abdul Malik Hafiz, Syekhul Abu kita. Saya sempat bertemu dengan Syekh Abdul Malik Hafiz ni di Makkah Al-Mukarram sama dengan Syekh Ahmad Mampu. Waktu ziarah kami tahun 2012. Jumpa dengan dia di rumah itu. Muhaddis kabir, Syekh Abdul Malik Hafiz, ulama besar hadis. Dan dia berkhidmat dengan Syekh Zakaria Kandalawi selama 14 tahun. Sampai Syekh Zakaria wafat. Dia yang jaga makan minum Syekh Zakaria. Dia kata Syekh Zakaria Kandalawi, ini bukan Syekh Abdul Malik Hafiz, Syekh dia juga yang khidmat kepada Syekh Zakaria. Waktu sakit tadi ni masuk dalam, kata kamu anak murid dia yang rapat, karena kamu tak tahu apa dia yang ubat yang sepatutnya pada Syekh Zakaria. Ada saya tahu. Bawa masuk maktabah. Duduk dalam maktabah. Anak murid ni buat main kitab. Tak depan. Syekh Zakaria, Maulana Zakaria buka kitab. Buat main lagi kitab. Tak lagi. Lagi dia buka. Sampai berpeluh. Oh, rupanya tu ubat dia. Ubat dia baca kitab. Itu dia. Kata anak murid tadi, ni lah ubat dia. Ubat dia kitab. Ubat dia bukan ubat yang kita makan. Kita makan Panadol, Allah mahu penimpa. Ada ubat dia penimpa macam kitab. Dia boleh-boleh. Syekh Zakaria Kandalawi rahimahullah ta'ala. Mana tahu? Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia, dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Maksudnya Allah membanggakan dia di depan makhluk, didahulukan dia daripada orang lain. Itu maksudnya. Dan makna hullah itu dua helai kain yang baru, yakni selendang dan kain yang dipakai di pinggang, iaitu izar. Hullah ni maksudnya hullatul hamra. Tadi bila sebut dalam hadis Nabi hullatul hamra, hullah dengan makna pakaian yang ada dua persalinan. Ada dua, maksudnya yang dalam dan luar. Kalau kata jubah ni dikau hullah juga, sebab dalam kita pakai kain izar. Baju Melayu kita dipanggil hullah kerana ada seluar, dan juga baju Melayu dipanggil hullah. Itu semua hullah. Ataupun kalau jubah dipakai satu lagi di luar, juga dipanggil hullah. Jadi yang ada dua helai. Jadi maksudnya Allah Ta'ala yang bagi pilih. Bayangkan kalaulah kita di dunia, ketika mana sampai di istana raja, kemudian raja bawa kita masuk ke bilik persalinan, bukan dia sediakan pakaian, dia suruh kita pilih pakaian dalam bilik tersebut. Raja tak belilah baju bandar, kain pula tak ada lah, kain leket-leket. Kalau sudah tentu kain tadi kain yang terbaik, maka kita disuruh pilih pada waktu itu, bukan dia yang ambil pada waktu itu. Ini kemuliaan. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripadanya. Jadi daripada sifat kibr. Kerana ada bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Maksudnya di bawah kepada sifat takabur ni ada 3 kekejian. Pertama, apa dia? Merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu. Karena dia merebut sifat Allah. Al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari. Allah sebut. Yang pertama itu merebut sifat Allah. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar dan menghinakan manusia. Dia akan menolak kebenaran dan menghina manusia. Sabda Nabi SAW, al-kibru man batara al-haqqa wa ghamatan nas. Artinya bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar
dan mengingkarkan ia akan dia dan menghinakan ia akan manusia. Ini yang kita takabur. Nah, dia akan menolak kebenaran. Orang yang tolak kebenaran ni dalam hatinya ada kibr. Kebenaran dah depan mata. Ulama dah bahas macam-macam. Nah, tapi dia masih dengan pandangan dia, dengan menganggap bahawa dia juga adalah ahli nazar. Dia juga adalah ar-rijal. Nah, humur rijal wa nahnur rijal. Nah, disebut depa ulama, kami pun ulama. Maka menganggap dia tolak pandangan ulama. Sedangkan ijma' dah sebut, jumhur ulama dah sebut, ulama dah tolak pandangan yang disebutkan oleh dia. Dia nak juga guna pandangan yang tadi. Dia nak juga guna pandangan yang menyenangkan hati dia. Maka dia takabur. Batalul haq, bataran haqqa. Orang batal nas. Dan bila tolak pandangan dia bersama, sebaliknya dia akan menghina manusia. Dia akan kata orang yang jahil, orang yang tidak tahu, orang yang tidak alim macam aku, orang yang tidak ada pangkat macam aku, orang yang tidak ada sijil macam aku. Dia adalah orang batal nas. Yang ketiga, bahwasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi diri. Tiada kasih ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya. Jadi dia tidak boleh nak beramal dengan hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tak boleh nak ada sifat tersebut. Dia menganggap dia lebih daripada orang lain. Dia tak boleh nak kasih kepada orang lain. Tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi diri. Dan tiada kuasa ia merendah diri. Contohnya kita ni, tanda iman seorang tersebut, dia suka apa yang ada pada dia seperti mana dia suka pada sahabat, dia suka pada yang lain. Baik. Kalaulah kita suka kepada diri kita dengan orang puji kita, kita suka ada orang puji kita, saudara kita yang lain. Kalau kita tidak suka pada waktu tersebut, bermakna takabur. Bermakna kita menganggap kita lebih daripada orang lain pada waktu itu. Dan kita tak mahu pada waktu itu orang mau lebih daripada kita. Tidak. Kita suka anak kita orang puji dengan cerdik. Kita suka anak kita orang puji dengan baik, akhlak dan sebagainya. Kita suka kalau orang suka puji anak kita. Baik, kita suka tak kalau orang puji anak orang lain di depan kita pada waktu itu. Kalau kita tak suka pada waktu itu, bermakna syirik dalam hati kita. Bila orang puji hak kait dengan kita seronok. Kait dengan orang lain dia tak suka tu. Dia tak apa nak best kan. Dia nak dengar orang kata dekat dia yang hebat-hebat. Tapi kalau orang puji, oh dia tu hebat, Masya Allah, rajin, alim, semua sekali, kita pun puji dia. Oh, aku ni tak macam tu. Bahaya apa sifat ni. Sifat-sifat ni ulama-ulama kita dah sebut dah lama. Ambil daripada siapa? Itu adalah Nabi SAW. Dan tiada kuasa ia merendah diri dan tiada kuasa ia meninggalkan marah dan dengki dan berlemah lembut pada memberi nasihat dan meninggalkan riak. Pendeknya tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri. Yang Allah daripada membesarkan diri itu akan lahir sifat hikid. Dia akan dendam, dia akan marah, dia akan keluar sifat yang tidak elok, dia akan riak dengan orang lain, dan akhirnya dia akan kadang-kadang cakap benda yang tidak elok, dan nasihat pun tidak dengan nasihat yang baik dalam waktu tersebut. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia akan dia. Masya Allah. Sebab tu bila disebut oleh para ulama mengatakan bahawa al-ilmu harbun bil fata muta'ali. Ilmu itu akan meninggalkan, melarikan, berlawan, bertentangan dengan pemuda yang ataupun orang yang mana muta'al, ini mutakabbir, yang menganggap diri dia lebih daripada orang lain. Murid menganggap diri lebih daripada guru. Dia anggap dia lebih tahu pada waktu tersebut. Al-ilmu harbun bil makan, lil fata muta'ali
Kasail harbun bil makanil ali, seperti mana air bah tidak akan tetap di atas. Air kalau kata kepala ayak itu turun, dia turun daripada atas. Dia akan duduk di atas, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Hujan kalau turun lebat, air tak akan tetap di atas, dia akan turun di bawah. Yang banyak air itu di bawah. Di bawah, di atas yang biasa. Sebab tu ini tamsil kepada orang yang takabur. Yang rendah diri itulah yang akan banyak. Tapi yang meninggi diri itu tidak akan apa-apa. Malah sifat yang celah akan masuk semua pada itu. Nah, kita tengok tadi kan. Ini Imam Ghazali dah sebut dalam Ihya, mengatakan daripada takabur akan lahir sifat-sifat yang celah tadi. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu, dia baru masuk ubat. Ubat bagi membesarkan diri. Jangan membesarkan diri lah. Ya. Ubat bagi orang yang takabur. Jadi Imam Ghazali rahimahullah bukan hanya sebut penyakit, tapi sebut ubat sekali. Ini ubat. Ini kitab dia penawar bagi hati. Dia bagi tahu nama penyakit, dia bagi tahu ubat. Ubat membesarkan diri itu bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Dan bahawasanya permulaan air mani, permulaannya air mani yang apa? Yang binasa. Itu gemuruh. Yang binasa gemuruh, saya tak pasti. Kita ni asal daripada air mani. Ada seorang lelaki duduk di sebelah Imam Taus. Ada seorang lagi, ada ulama seorang. Hari dia datang, bila nak duduk, tengok-tengok lelaki kawan dia ni duduk dalam keadaan kakinya menunjuk. Dia tunjuk kaki. Itu Nabi SAW tidak pernah menunjuk kaki di depan sahabat. Tawaduknya Nabi SAW dengan para sahabat. Tak pernah dia tunjuk kaki depan, tak pernah baginda Rasul menunjuk kaki depan sahabat. Kita kalau dah biasa tunjuk kaki depan sahabat kita, bermakna kita ni melihat dia biasa dengan kita. Nabi walaupun macam tu, tidak pernah tunjuk kaki depan para sahabat. Jadi bila sahabat tadi, seorang sahabat dan ulama ni dia duduk, kemudian datang seorang lagi duduk, dia tunjukkan kaki. Kawan ni main sempitkan dia dengan kedudukan tersebut. Lepas tu dia buat muka. Dia macam nak marah dah sebab main duduk di tempat macam ni. Dan dia kata, kamu nak takabur apa? Dia kata, kamu keluar daripada tempat yang hina 2 kali. Mula-mula kamu keluar daripada kemaluan ayah kamu, kemudian kamu masuk dalam kemaluan ibu kamu, keluar pula daripada kemaluan ibu kamu. Maksudnya kamu keluar daripada majrul baul marratain. Itu cuma hanya tafsir sajalah, sebab air mani tidak keluar dari majrul baul. Tapi nak tafsir kata kita keluar daripada tempat yang hina, kita keluar daripada majrul baul. Maksudnya daripada tempat kencing ni 2 kali keluar. Daripada ayah kita dan masuk ke rahim ibu kita, keluar daripada rahim ibu kita tempat majrul baul juga. Nak belagak apa? Kamu akan keluar ke mulut. Sebab tu para nabi alaihi wassalatu wassalam, para ulama bahaskan bahawa para nabi tidak lahir melalui majrul baul. Walaupun pandangan yang kuat kata Syekh Yusri Abdullah bahawa Nabi kita Muhammad SAW lahir seperti biasa, tapi tidak menghina Nabi SAW. Siapa yang mengatakan, kata mazhab Maliki, para ulama mazhab Maliki mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi juga keluar daripada majrul baul, maka boleh dihukum bunuh kalau dia tidak bertaubat. Bermakna, saya tanya kepada Syekh Yusri, apa makna fatwa dalam mazhab Maliki ini? Bermakna siapa yang mengatakan sedemikian dengan tujuan menghina Nabi SAW. Maksud Nabi pun keluar kemaluan orang. Kurang ajak mulut ni. Ini mulut kurang ajak ni nak niat untuk nak menghina Nabi SAW. Dan ni boleh dihukum bunuh. Nampak macam tu sekali. Dan yang kuat kata, sebahagian ulama lagi mengatakan, para ulama Malikiyah menyebut, ini disebut dalam Nihayatuz Zin, karangan Syekh Nawawi Bantani, kenaan dengan kelahiran para nabi. Para nabi katanya lahir melalui bawah pusat ibu masing-masing.
Dia macam cesarean. Cesarean buah pusat kan? Tengok tu. Cesarean tu tengok. Betul ke sebut tu? Cesarean kan? Sebutlah. Khilaf. Iaitu bahasa Scotland. Jadi Nabi tidak lahir melalui lubang kemaluan ibu, tapi dia lahir ni. Setiap Nabi bila nak lahir akan terbelah di bawah pusat ibu masing-masing. Terbelah bawah pusat, keluar dan bertangkup pada waktu dulu. Ini dalam Nihayatul Zain disebut. Dan Nabi kita Muhammad SAW lahir melalui sebelah rusuk ibu. Kata dia keluar daripada rusuk, tidak keluar daripada kemaluan. Ini dalam pandangan yang disebut oleh Syekh Nawawi Bantani. Dan seolah-olah dalam bacaan tersebut, bila kita tengok, seolah Syekh Nawawi Bantani merajihkan pandangan tersebut dan menguatkan hujah mengatakan bahawa mazhab Maliki mengatakan siapa yang kata Nabi lahir melalui lubang kemaluan, maka dihukum. Macam tu sekali. Suruh beradab dengan Rasulullah. Kita kita lahir melalui lubang kemaluan. Saya ada tak? Saya melalui itu macam Nabi-Nabi tak? Saya kena bedah. Tak apalah, kamu macam mana pun khair, insya-Allah. Dan kesudahan bangkai yang kecil. Sudahan kamu akan jadi bangkai, akan jadi mayit. Kamu akan jadi mayat. Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Dah tengah-tengah tu tanggung tahi pula. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu ketika sebelum menjadi khalifah, waktu tu dia jadi gubernur. Ketika dia datang di Madinah Al-Munawwarah, ke Makkah Al-Mukarramah menunaikan haji, bertemu dengan Imam Tawus. Imam Tawus bila tengok Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu tu dengan jalan dia yang gah dan sebagainya, Sayyidina Tawus, Imam Tawus pegang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini bukan jalan orang yang dalam perut dia detik. Faham? Ini jalan orang yang bukan dalam perut dia detik. Orang yang perut dia ada taib tak jalan macam tu. Tengok kalau dia kena waktu tu. Jalan. Jalan. Tambah orang masuk gym pula lagi. Kalau masuk gym ramai badan kekak sikit, badan dah tegak ni. Tengok dia berjalan. Allah. Duduk dalam gym juga tengok. Semua badan besar. Tengok dia berjalan macam mana. Kan tengok kita. Kalau kita borok-borok tengok dia jalan, tengok cermin daripada wifi sudah. Tu jalan kau ni pun. Kok mana ni? Buat tengok orang gila. Rupanya terkenal juga pada kita. Tengok. Bila kita dah duduk dalam gym, kita jalan kat cermin, kita pun jalan situ. Walaupun borok-borok. Borok-borok pun. Borok-borok dah. Cermin itu menipu. Kita ni dengan siapa yang kita kawan. Nampak? Kita kawan dengan orang yang jalan macam tu, kita akan jalan macam tu. Kalau kita kawan dengan orang yang tawaduk, orang yang khumul, kita akan jadi khumul. Itu maksudnya. Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Kena ingat ni selalu. Kalau nak takabur je, mai tu dalam hati. Aku ni keluar daripada lubang kemaluan. Masuk lubang kemaluan, keluar lubang kemaluan balik. Duk tengah duk hidup ni, tanggung tahi. Dalam perut dia ada tahi ni. Kemudian pula kalau mati nanti jadi mayat. Nampak kemaluan. Selalu kena main perasaan itu. Dan bahawasanya apa tu? Asalnya ketiadaan kemudian dijadikan akan asalnya daripada tanah. Kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul daging, dan tiada ada baginya pendengar, dan tiada pengetahuan, dan tiada penglihat, dan tiada hidup, dan tiada kekuatan. Ada apa? Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit. Terkadang mengerasi akan dia oleh penyakit, maksudnya kadang-kadang dia terkena penyakit dalam keadaan dia tidak boleh elak perkara tersebut. Terkena penyakit itu tidak boleh elak. Nak tercampur lagi. Terkadang sakit ia dengan tergagah. Maksudnya dengan tergagah ni dengan ittiraf, dengan kena dengan keadaan dia tidak boleh menghalang perkara tersebut. Dan lapar ia dengan tergagah.
Lapar pun dengan idrar. Tak boleh kita nak halang lapar kita, jangan lapar. Mana boleh? Ini bukan afal ikhtiar, afal idrar. Main lapar-lapar. Siapa yang main perasaan yang dicipta perkara tersebut? Allah. Dan dia dahaga ia dengan tergagah. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan diam. Dia nak tahu sesuatu tapi jahil. Maksudnya dia bukan orang yang nak tahu tu tahu. Nak lapar tu kenyang. Nak kenyang tu lapar. Nak kenyang tu kenyang. Nak hilang dahaga tu hilang dahaga. Semua tu dalam keadaan tergagah. Kadang-kadang kita ittirab. Maksudnya telah dijadikan tanpa kita memilih perkara tersebut. Dan menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan diam. Dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan diam. Semua ni bukan perkara yang menyebabkan kita jadi akan hilang takabbur. Khususnya kepada orang yang ilmu. Dia ada sebab-sebab takabbur ni banyak, kata Imam Ghazali rahimahullah. Antaranya ilmu. Yang kedua, amal ibadah. Yang ketiga, al-jah, pangkat. Yang keempat, al-jamal, cantik. Dia wajah dia cantik, badan dia cantik. Dan sebagainya, dia akan rasa lain kepada orang. Dia akan tengok orang ni semua tak cantik. Kalau dia cantik, dia akan kawan dengan yang tak cantik. Sebab apa? Sebab bila dia kawan yang cantik-cantik, jadi orang bakal tengok semuanya cantik. Dia akan kawan dengan yang tak cantik, sebab orang akan tengok dia adalah yang paling cantik di antara yang tak cantik. Ini cerita Cina, kan? Ada cerita Cina tu, dia cantik, kemudian dia kawan semua tak cantik. Betul dia cerita, kenapa saya kawan dengan yang tak cantik semua? Kerana bila saya jalan, saya adalah yang paling cantik. Jadi orang akan nampak saya tu, orang tak tengok orang lain. Kalau saya kawan dengan yang cantik yang lain, saya terlindung kecantikan itu dengan kecantikan yang lain. Itu antara sebab-sebab orang ni dia akan jadi takabbur. Satu lagi kerana nasab, keturunan. Nasab keturunan boleh jadi takabbur. Kita ni orang yang mulia, keturunan kita keturunan yang mulia, maka kita berbangga dengan keturunan tersebut. Berbangga dengan keadaan tidak merendahkan orang lain itu tidak takabbur. Kita sebut kan, berbangga dengan keturunan. Contohnya orang yang berketurunan Rasulullah SAW. Dia berbangga, takkan tak bangga dengan keturunan Rasulullah. Mesti berbangga dengan keturunan tersebut. Dan ini kebanggaan yang tidak dipilih. Allah yang pilih. Allah. Saya heran bila pokok Wahabi ni, bila dia bercakap, dia tak guna hujah pun, tak ada fakta apa pun, dia buat telahan. Tapi orang boleh kata itu sebagai ilmu. Itu telahan. Mereka kita nak suruh guna fakta apa semua kali ni kan. Dia nak suruh kita guna fakta. Mereka dia kalau dia bercakap, dia telahan. Dia buat telahan. Apa contohnya? Dia kata, tuan, Said ni, orang Arab ni dia semua dia panggil Said. Main mana? Orang Arab panggil semua panggil Said? Tak semua. Dia kata kalau main tu, tuan duduk di Yaman, kerja potong kayu dia kata. Ni ada seorang ni lah cakap. Ma'ruf lah kau. Dia kata, bukan di Yaman kerja potong kayu je. Lepas tu main-main kita namanya orang Melayu kita ni dah tengok orang Arab ni dia cukup mulia semua lah orang Arab ni. Maka panggil Said. Maka betul ke Said ke tak? Kita tahu. Hang cakap tu ada fakta orang cakap tu. Hang buat telahan kan? Hang buat tuduh-tuduh orang ni. Tapi yang seronok, puak dia dengar, dia anggap kata ni sebagai ilmu. Nampak ada gila? Dia dengar ni ilmu apa ni? Fakta mana ambil? Kita mana ambil ni? Hang cakap tadi ni. Naknya ni semua telahannya. Orang Melayu kita aja suka panggil. Mana? Buat main kitab. Tu yang kacik Fatimah pun Syiah. Ya. Apa ni tongkat Ali Syiah? Apa dia lagi? Kita buat tak boleh tongkat Abu Bakar. Apa ini ya? Kalau semua. Awak tak tahu nama hang? Tongkat Asri pun. Asri banyak. Boleh? Pelik. Saya jangan sebut nama, silap tadi. Minta maaf. Saya silap sebut nama. Itu bukan sifat saya. Ini benda lain sifat bakar. Sampai ke tongkat
tongkat Fatimah apalah. Tongkat Ali pun nak bincang lagi pun semua. Capal Nabi pun ni kalau capal Nabi orang tak atas kepala kan? Sebab tak capal tu kasut Nabi SAW yang berkait dengan Nabi ini dimuliakan. Saya cerita dalam YouTube ada sebutkan, saya kata Sultan Ahmad mengangkat kasut Nabi dan letak di atas kepala waktu nak diletakkan dalam biliknya di tok kaki. Dalam bilik tempat letak bahagian badan bahagian barang-barang Rasulullah tu. Setiap nak masuk tu dia akan letak kasut Nabi diletak di atas kepala. Masuk. Dia kata ni bid'ah apa? Siapa yang suruh letak atas kepala? Dia orang yang ada kasih dengan Rasulullah. Kita kalau kasih dengan orang yang kita kasih, isteri kita contoh, dia ada cawan yang dia suka, dan dia dah tak ada dah. Kita tengok cawan tu pun teriak. Sebab tanya cawan tu simpan, tidur dengan cawan. Jadi siapa nak kata gila pada Rasul? Gila ni hub ni benda yang dia akan keluar daripada hati ni. Tak boleh kita nak pancarkan mereka orang yang ada hub tu. Kamu kalau tidak kasih dengan Rasulullah, kalau jadi gitu, kamu menganggap kamu kasih dengan Rasulullah, tapi sebenarnya kamu tidak kasih dengan Nabi SAW. Sebab tu kamu berani sebut Nabi SAW ni Nabi dia. Jadi dia dah datang, dia dah bagi utusan kepada kita, selesai. Kita nak agung lebih-lebih buat. Ni dia sebut ni bukan Ali ni. Agung lebih-lebih buat. Postman kalau main rumah kita hantar surat kat kita jamu ayak lah. Ada hampir kiah dengan postman. Habis kalau kita jamu dengan postman tu ayak bagi pizza dekat dia, apa masalah? Kata ikram tu bermakna kamu hina postman pula pada waktu tersebut. Tentang kamu tinggi kedudukan. Kamu ingat postman tak ada doktor? Mana tahu akan datang. Doktor tak ada doktor. Ada doktor ramai kan? Doktor ni tak ada ajar orang balik nanti. Dia batal ajar tak ada payah. Jadi postman. Buat lekeh boleh dengan postman. Dia boleh kiah dengan postman. Dia kata postman main hantar surat di rumah kita. Kita jamu ayat dah kat dia. Kita muliakan dia di rumah kita. Dia jamu hantar surat balik. Macam tu lah Rasulullah dia kata. Dia main hantar di sana balik. Jumpa Allah tahu. Kurang macam. Nampak mulut ni. Ni mulut siapa ni? Ni mulut orang yang sampai Quran ni di hati dia. Hanya di kerongkongan, tidak masuk dalam hati. Kan tak hidup dengan ulama sufi. Orang tak boleh baca kitab-kitab ni. Sebab bagi dia bercanggah dengan ni kerongkongan dia. Boleh masuk. Tu boleh di Wahabi lagi, budak besar ni. Boleh sungguh. Lepas tu dia seronok pula dengan Wahabi. Itu tak tahan. Kita nak bergaduh. Dia nak bergaduh. Bila kita bergaduh? Ham yang pula tu. Kita bergaduh. Kita kena bersatu. Nak buat apa benda yang mustahil akal, mustahil syarak pula tu. Nak bersatu macam mana? Kalau bukan dengan nama Al-Islam, dengan makna Ahli Sunnah wal Jamaah, mustahil mereka bersatu. Ada nama Islam ni. Kita nak kena satukan. Umat Islam dah berpecah, kita nak kena satukan. Kamu nak satukan benda yang Nabi kata dah pecah? Hebat kamu daripada Nabi. Dan Nabi kata staftariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan. Umat kau akan berpecah pada 70 puak lebih. Lepas tu kita kena satukan. Bukan kita tidak mau nak bagi kesatuan di atas nama Muslim tersebut. Tidak, bukan kita itu maksudnya. Tapi nak menyamakan semua di atas nama yang benar, itu salah. Kalau yang benar satu saja, kata Nabi. Kulluhu finnar, kulluhu finnar illa wahidah. Mereka satu saja. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kena ikut yang tu lah. Yang ulama sebut siapa Ahli Sunnah wal Jamaah tu. Hak tu baru betul. Ni dah. Dia serupa dengan ulama-ulama kita yang lawan dengan Wahabi ni, macam tak tahu pula tentang kesatuan umat ni. Dia ingat ulama-ulama yang tentang dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan liberal dan sebagainya ni tidak mau untuk nak meletakkan umat tadi ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kita nak bawa mereka kepada faham yang betul itu lah. Tu masuk bersatu. Bersatu yang betul itu, bawa mereka kepada fahaman yang betul. Bukannya kekalkan mereka dengan faham tak betul, kemudian duduk sekali dengan nama ini benar. Ini salah yang cukup besar dalam pemikiran orang zaman sekarang, yang konon-kononnya tak mau berlakunya perpecahan. Sedangkan Nabi dah sebut akan berpecah dengan perkara tersebut.
Kamu nak lagi ingkar dengan Rasulullah, kamu hebat daripada Nabi ya? Faham tak faham saya maksudkan ni? Faham tak ni? Fikrah yang ada sekarang ni dengan budak-budak kita ni. Konon-konon tak mau langsung, kita tak mau, kita nak kena jadi pemimpin yang aku. Dia ingat Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi tak lawan dengan Syiah pada zaman dia. Dia ingat Salahuddin Al-Ayyubi tak lawan dengan Mujassim pada zaman dia. Nampak? Dia ingat Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Nuruddin Ziki. Dia ingat Sultan Muhammad Al-Fatih hanya angkat pedang lawan dengan Kristian saja. Dia tak lawan dengan pokok ni. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Syazili, Syafi'i, ahli Sufi. Dan bila Sufi, sudah tentu tidak akan sama dengan Mujassim. Dan Utsmaniyah terkenal dengan ahli Sufi yang melawan dengan Wahhabi sejak pada zaman dulu lagi. Jangan buta sejarah. Jangan jadi pasal hebat sangat kamu dengan faham tak? Itu doa kita kena bersatu. Puak-puak nak kelai dengan puak-puak Wahhabi tu. Dia puak-puak umat Nabi. Memanglah pun. Habis tu Hindu pun umat Nabi. Kita kelai. Kamu ingat dia saja umat Nabi. Hindu, Cina, semua umat Nabi. Ada umat tu dakwah, ada umat tu hijau. Saya cukup panas bila tengok dengan budak-budak kita ni yang tak faham langsung usul macam mana yang ulama bincang. Kemudian tu anggap dia lah sebagai penyatu umat pada waktu itu. Dia nak menyatukan benda yang mustahil akal dan syarah. Faham? Ngaji. Ya Allah. Tapi saya tertarik dengan jawapan seorang ulama tabligh. Maulana seorang ulama. Bila Maulana ditanya, "Wahai Maulana, siapa yang daripada 73 puak itu yang akan masuk syurga?" Nah, dia kata yang akan masuk syurga adalah puak yang mana memikirkan bagaimana nak memasukkan 72 puak lagi tadi ke dalam syurga. Bukannya satu puak tu dia yang paling mulia, tidak. Dia yang paling mulia ni yang memikirkan bagaimana nak memasukkan 72 tu ke dalam syurga. Maksudnya macam mana? Memasukkan 72 tu menjadi satu ni. Dia fikir nak buat walaupun benda tu tidak akan berlaku. Cuma dia fikir macam mana nak bagi jadi yang benar. Masalah sekarang ni yang berlaku, kena faham ni yang kita bincang. Masalah yang berlaku ni, dia nak suruh orang tu kekal dengan faham dia yang salah dan kemudian menganggap kita kena bersatu. Ini masalah. Macam mana nak bersatu? Dia salah. Dan kamu sendiri sebut kejahilan tidak akan bersama dengan kebenaran. Kamu pula sebut tu. Kejahilan tidak akan menempel dengan kebenaran. Tahu pula. Main tang sini jadi muzazah, jadi bening dengan wahyi. Jangan macam tu. Jangan jadi wahyi. Dan tiada penglihatan itu. Dan kemudian dan mengendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia. Macam tu kan? Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat akan dia. Ia akan dia benci sesuatu, dia bagi manfaat kepada dia. Dan ingin dia akan sesuatu, maka memberi mudarat dia akan dia. Abang Muhammad, Abu Nur, ni Abu Nur, tengok sini ni. Duduk elok tu, kaki tu kena ke no. Abu Nur, duduk elok kaki tu kena ke orang tu. Malu. Dan ingin dia akan sesuatu, maka memberi mudarat dia akan dia. Kemudian kesudahannya mati dan hisab, maka jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripada. Dah kena hisab nanti kalau kita termasuk api neraka, masuklah api neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka anjing dan babi lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena anjing dan babi tak masuk neraka. Semuanya jadi habaan mansura, jadi akan jadi debu berterbangan. Tak masuk neraka. Kalau kita masuk neraka, kita lebih teruk pada anjing dan babi. Dan maka kerana apa membesarkan ia akan diri, dan ia hamba yang hina, yang lemah, dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi. Dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Besar diri buat apa? Tangan ni guna. Kita basuh, siapa tolong basuh kita? Ada orang tolong basuh? Kita basuh sendiri. Tangan yang kita guna basuh tahi ni tiba-tiba nak pergi beriak dengan orang, nak bangga. Kena tengok selalu. Tangan ni lah yang guna basuh tahi. Lepas tu dia buat ke mana?
dengan tangannya tiap-tiap hari dan menanggung ia akan dia selama-lamanya. Wallahu a'lam. Cuba tengok macam mana pandangan ulama tentang perkara tersebut dan bagaimana untuk kita nak selamatkan diri kita. Dalam kalau nak tengok dengan lebih lanjut, boleh buka dalam Ihya Ulumuddin. Dalam tu ada lebih besar, lebih kuat lagi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang afat-afat ataupun penyakit-penyakit dalam hati yang ada pada orang yang takabur dan kebaikan kepada orang yang tawadhu. Tawadhu ni akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi dalam ini panjang pembahasan berkenaan dengan takabur oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab tu kita teringin kalau kata di sini tidak ada pengajian kitab Ihya ni, maksudnya dengan bacaan syahri, bacaan yaumian, tidak ada. Kalau di Indonesia ada Ihya ni dikhatamkan setiap tahun. Setahun sekali khatam, dibaca dengan berhari. 10 jilid Ihya. Kalau yang cetakan yang pun 4 jilid, tulisan kecil-kecil. Di Allah Sallallahu Muhammad. Tak ada di sini yang baca. Ini kan kita ada pengajian lah, pengajian Ihya ada. Syekh Tuhan Sufi dan sebagainya. Tapi yang membaca satu persatu, maksudnya yang perempuan yang kita boleh ulang baca dan dapat ada pernah lalu masalah tersebut. Saya jawab sikit soalan-soalan yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta penerangan Ustaz tentang alat muzik, yang mana boleh main dan yang mana tak boleh main. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, berkenaan dengan alat muzik ini agak syar'i. Dalam berkenaan dengan alat muzik. Cuma ia berbeza dengan pandangan sebahagian ulama yang lain yang mengatakan yang dilarang hanya yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Yang yang menerima alat yang bertali dan sebagainya, gitar dan sebagainya, penerimaan alat tersebut adalah kerana berdasarkan hadis tersebut tidak dipakai oleh ulama yang membenarkan. Jadi khilafnya pada hadis, pada martabat hadis dan pada kedudukan hadis tersebut. Dia tidak diambil hujah dengan hadis tersebut. Namun mazhab Syafi'i mengambil hujah dengan hadis tersebut, mengatakan bahawa muktamad tidak boleh menggunakan alat yang bertali dan alat-alat yang dilarang, melainkan kompak dan juga beberapa alat yang lain. Kalau ada alat pula nafiri dan sebagainya yang kecil di depan, kecil tengah dan sebagainya, ada juga yang dilarang dan sebagainya. Kerana alat-alat ini kata ulama, ilahnya adalah bersamaan dengan ahli fisik. Ahli fisik pada zaman tersebut suka bermain dengan alat tersebut. Jadi seolah-olah ilahnya bersamaan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini tasyabuh mereka dengan ahli fisik pada zaman tersebut. Ahli fisik akan bermain dengan alat. Baik. Seolah-olahnya ulama yang bersetuju, yang kata tidak ada masalah bermain dengan alat tersebut dengan syarat tidak lalai, maksudnya tidak melupakan kita daripada Allah dan juga tidak meninggalkan solat. Yang kedua, kerana tidak lagi menjadikan perkara tersebut sebagai syiar kepada ahli fisik. Kalau itu bukan syiar kepada ahli yang fasik dalam permainan alat muzik tadi, tidak ada masalah. Ada sebagian ulama kata ini. Jadi masalah alat muzik ini adalah perbincangan panjang, perdebatan panjang tentang khilaf dalam masalah tersebut. Cuma dalam mazhab muktamad dan mazhab Syafi'i berpegang dengan tawaf, tidak berpegang dengan tawaf, tidak boleh bermain, melainkan alat yang dibenarkan. Maksudnya mazhab Syafi'i agak mahdud penggunaan alat muzik, penggunaan alat itu, tapi muzik itu sendiri, nah, suaranya dengan bunyinya dan sebagainya, itu tidak dinafikan bahawa perkara tersebut selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, tidak ada masalah. Kalau muzik itu sendiri. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah, fitrah bagi manusia yang saling, dia punya akal dan juga hati dia, bila mendengar sesuatu yang menyeronokkan bagi diri dia, akan bergerak tangannya. Nampak? Sebab itu dalam syair ada aruf qafiyah. Dia ada 5 orang. Ada dalam qasidah, dengar lagu yang sedap-sedap, kita akan jadi terpana, seronok. Kenapa jadi begitu? Karena fitrah manusia begitu. Jadi akan lengkok kepala dia akan, tangan dia akan bergerak. Itu fitrah manusia biasa. Bicara tentang alat. Khilaf di kalangan ulama. Maksud bila berlaku khilaf, tidak boleh untuk kita menganggap bahawa ini amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya ada orang main gitar, tapi kata itu haram.
kata haram. Nah, saya pun pandangan yang kata boleh. Sebab tu tak boleh amal ma'ruf nahi munkar dalam perkara tersebut. Yang amal ma'ruf munkar jangan tinggal solat lah. Ini silakan, tidak ada masalah. Perkara ini belum khilaf. Kamu nak pegang pandangan yang boleh, silakan, tidak ada masalah. Cuma jangan tinggalkan solat. Tapi ahli yang belajar, dia kena warok tu lebih baik. Seruling dan serunai yang mana haram? Apakah dalil yang mengatakan haram? Ada dalil dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, mizmar yang dilarang itu mizmar. Mizmar ni apa dia? Serunai. Serunai itu yang dilarang. Seruling masih khilaf. Seruling beza dengan serunai. Serunai yang bunyi dia bingit, yang silap. Ya, serunai. Itu yang ada sebagian ulama mengatakan haram. Dalam mazhab Syafi'i haram. Ada ulama yang membenarkan. Tapi seruling ada main di tepi pantai atau tepi benda. Sampai duduk jaga kambing, duduk tengok benda, main seruling. Itu seruling. Saya tanya kepada Habib Taufik As-Sagaf. Habib Taufik waktu pengajian Riyadhus Shalihin dan juga dibaca Ihya Ulumuddin dan dibaca kitab Nihayatul Zain. Dibaca Nihayatul Zain, dibaca kitab Matan Qurratul Ain oleh murid beliau. Habis majlis main seruling. Dia akan dimainkan seruling, kemudian qasidah sambil main seruling. Kalau tu main seruling, ada seorang akan qasidah. Oh, Masya Allah. So, duduk di tepi pantai, macam duduk tepi benda. Ya, memang sedap. Jadi saya tanya kepada dia, seruling boleh tak? Dia kata, janganlah masjid elakkan. Karena khilaf di kalangan ulama. Kita bukan di dalam masjid tadi, di dalam kawasan macam tempat pengajian. Kemudian dia kata yang dilarang itu serunai, bukan seruling. Serunai itu yang dilarang. Apakah hukum menampar di muka? Apakah ada dalil haram menampar di muka? Dalilnya ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menampar seorang daripada hamba-Nya, ataupun Sayyidina Mughirah, insyaallah saya tak ingat. Dia terus sahabat dia menampar seorang di kalangan hamba dia, maka terdengar suara di belakangnya pada waktu tersebut melarang daripada waktu tersebut. Ya. Tapi rupanya dia balik, dia tengok Rasulullah mengatakan kepada dia, jauhkan kamu daripada muka. Kenapa? Inna Adam ala suratihi. Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Suratihi itu yang khilaf di kalangan ulama. Ha itu kembali kepada mana? Dhamir itu kembali kepada mana? Ala suratillah atau ala surati Adam. Imam Ibnu Furah mengatakan ala surati Adam. Maksudnya sesungguhnya Nabi Allah Adam AS, dia ni diciptakan oleh Allah ala surati Adam. Maksudnya dia diciptakan dengan wajahnya di sini, dimuliakan seperti mana Adam AS dimuliakan perkara tersebut. Jadi jangan tampak muka. Atau guru jangan tampak muka. Sini tak. Tibai di pungkok tak apa lagi. Tibai tapak kaki tak apa lagi. Tibai di betih tak apa lagi. Jangan tampak di tempat-tempat yang sensitif. Tumbuh muka ke apa, jangan. Haram. Adakah golongan mentajsimkan Allah itu termasuk dalam kategori kufur? Kalau tajsimkan secara sharih, maksudnya mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu memang berjisim, bertangan, berkaki dan sebagainya, maka sharih dia sebut. Kita kata ya betul bertangan, berkaki, ya bertangan, berkaki. Ini kafir sharih. Kufur sharih. Maksudnya memang kufur. Tapi kalau kita kata, kamu betul kata Allah Ta'ala bertangan, berkaki? Bukan saya yang kata, Allah yang sebut dalam Quran. Yadullah fawqa aydihim. Oh, maksud kamu ni masih lagi ahli takwil. Tapi takwil batil. Maksudnya, jadi dia bagi mujassim ghairu sharih. Ini tidak kafir. Ini ahli bid'ah. Fasik. Mana ahli khilaf di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Dan nak tengok macam mana dia kufur yang sharih ataupun yang tidak sharih, tajsim yang sharih ataupun tidak sharih. Macam mana pula dengan setengah golongan Wahabi yang berfahaman tajsim. Tengok balik tajsim dia macam biasanya Wahabi yang sekarang ni biasa adalah mereka ni ahli takwil batil. Sebab mereka bila sebut Allah bertangan tapi tangan tak sama makhluk. Bila sebut tangan tak sama makhluk, maksud mereka menafikan juga pada waktu tersebut. Jadi ini masih lagi dianggap sebagai takwil yang batil. Dia ahli takwil sebenarnya. Dia dianggap dia ahli isbat. Kalau dia sabitkan Allah ada tangan, yang ni masalah.
Tapi kalau dia kata Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk. Allah ada kaki, kaki tak sama makhluk. Jadi ini masih lagi dianggap sebagai bukan sahih dan tidak boleh dikafirkan. Faham? Adakah kesemua daripada golongan Syiah itu bukan daripada Islam? Tak betul. Syiah yang bukan Islam, yang jelas-jelas mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua Syiah macam tu. Kita pula di Malaysia disebarkan Syiah agama. Dia pula Syiah agama. Agama Syiah. Salah sebenarnya. Syiah tak betul. Dia semua di Malaysia Syiahnya tak betul. Tapi mereka bukan agama. Kalau mereka agama, bermaksud telah murtad pada waktu tersebut dan boleh dihukum pun. Kalau ada hukum Islam, dia murtad ataupun kalau jadi keluar daripada agama, kalau mereka mengkafirkan sahabat Nabi dan mengingkari salah satu yang amrun min ad-din bil-darurah. Contoh, mengatakan bahawa Quran yang ada sekarang ini bukan Quran. Ini ada tambahan sahabat Nabi. Itu tak betul. Boleh faham? Tapi pahaman yang dibawa sekarang di Indonesia, khususnya bila berlaku peristiwa Syria dan sebagainya, maka bahawa Syiah itu adalah agama. Dan ini adalah kawan yang bahaya dan memang bahaya. Syiah memang bahaya. Dan cuma menghukum rata semua Syiah itu sebagai apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai kufur, itu tidak betul. Tapi Syiah bukan ahli sunnah wal jamaah dan mereka terkeluar daripada al-haq. Daripada Wahabi bukan main dia lawan Syiah, tapi baca Subul Salam pun tak tahan. Lawan Syiah buka Nailul Awtar, Syaukani Syiah Zaidiyah, bodoh. Syaukani Syiah Zaidiyah, Sana'ani juga Syiah Zaidiyah. Hang bukan main lagi, berang Syiah bermurni, hang buka Subul Salam. Berang buka juga kitab Nailul Awtar, Syaukani. Ubahkan hati. Dia tak sedap, rupanya lawan-lawannya dia punya Muhammad bunuh. Dia ni nak kena tibai ni. Dia kaki juga dah. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah, semoga kita dapat. Alhamdulillah kita dah habis satu bab. Saya bimbang takut tak habis ni. Habis dah satu bab. Kalau macam ni 15 majlis lagi habis lah. Kecuali kalau kata benda tu pendek, kita akan terus masuk bab yang seterusnya. Kalau khatam tahun ni, kita makan kambing. Tak. Tapi apa ni, Datuk tak boleh balik lah. Kalau ni kena tunggu Datuk ada lah. Sebab antara apa ni, lam permulaan bagi majlis ni juga Datin dan apa ni, perwakilan kena ada lah. Nanti kita tengok tang kambing, tengok pakai tak nanti. Batal mengaji ni tengok biasa aja kan. Dan khatam dia tengok pakai. Jadi kita akan membaca dengan sanad. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu depan. Lepas itu biasa. Cakap dulu, kita minta maaf banyak silap dan salah kepada semua yang hadir. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita semua dengan ilmu dan diberikan kepada kita kerendahan hati dan dijadikan kita di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan di kalangan orang-orang yang mutakabbir, bukan di kalangan orang-orang yang menganggap bahawa kita lebih baik daripada orang. Qul qawli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.